Majlis mempersilakan peserta ke-8 pertandingan pidato Kelab Pelaburan Bijak PNB 2010. Dipersilakan Saudara Marcos Pope Anak Jarit dari Sekolah Menengah Kebangsaan Rosli Dobi, Sarawak. Saudara Marcos akan menyampaikan pidatonya bertajuk Membudayakan Ilmu Merancang Keuangan dalam Kehidupan Seharian. Dipersilakan. Cetusan Barakah buat penerajuk acara Kombinasi Respektatif Kehakiman Teguh Saksama, Div Kehormat, hadirin dan hadirat, seterusnya warga Dewan yang budiman, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Membudayakan ilmu merancang kewangan dalam kehidupan seharian. Begitulah bunyi moduk pidato yang akan kita hayati di dunia realiti. Sidang Dewan berintegriti, membudayakan ilmu merancang kewangan dalam kehidupan seharian, merujuk kepada proses mendidik individu dan masyarakat mengenai nilai, etika dan perilaku positif agar memiliki kematangan berfikir dan bertindak, bijak merancang dan cekap melaksanakan perancangan kewangan. Persoalannya pada hari ini, bagaimanakah dengan membudayakan ilmu merancang kewangan dalam kehidupan itu mampu menjamin masa depan kita? Maka dengarkanlah, hayatilah cetusan pragmatik saya yang pertama, membudayakan ilmu merancang kewangan. Pendidikan awal disemai, hasilnya kelak dituai. Hadirin sekalian, ibarat melentur bulu, biarlah dari rebungnya. Maka usaha untuk memupuk budaya pengurusan kewangan dalam kalangan generasi muda perlu dititik beratkan. Contohnya, inisiatif daripada Perbadanan Pembangunan Industri Sekuriti (SIDC) dalam melaksanakan program Kids and Cash yang mensasarkan golongan kanak-kanak yang berusia 10 hingga 12 tahun, Teens and Cash bagi golongan remaja 13 hingga 20 tahun, serta Cash at Campus bagi pelajar kolej dan universiti. Selain itu, usaha proaktif pihak Bank Simpanan Nasional menerusi penubuhan kelab penabung muda, skim galakan simpanan pelajar dan promosi laman sesawangduitsaku.com telah berjaya menarik minat jutaan kanak-kanak untuk mengamalkan tabiat menabung. Hakikatnya, generasi muda perlu didedahkan dengan panduan asas perancangan sedari kecil lagi. Sidang Dewan berwibawa. Pragmatik kedua, membudayakan ilmu merancang kewangan, perbelanjaan dirancang, keuntungan ditatang. Dalam membudayakan ilmu merancang kewangan, kita perlu bijak mengatur perbelanjaan ibarat mengukur baju di badan sendiri. Apatah lagi, pengaruh iklan di media massa, jualan murah, menggamit rasa, potongan diskaun pelbagai harga, di sana sini, promosi percuma, sudah tentu memerlukan kita bijak berbelanja. Sebelum membeli sesuatu, tanyalah adakah kita memerlukannya? Adakah kita mampu membelinya? Dengan menyediakan bajet pribadi dan menjejak aliran tunai semasa, kita mampu menjawab soalan-soalan ini. Kebimbangan mengenai budaya berbelanja melebihi kemampuan digambarkan menerusi statistik Jabatan Insolvensi daripada 220,000 kes bankrupt sehingga Jun lalu. 70% daripadanya melibatkan golongan muda 18 hingga 30 tahun. Antara puncanya, penggunaan kad kredit secara berlebihan, boros berbelanja dan tiada wang simpanan. Justru pembudayaan ilmu merancang kewangan membolehkan kita membezakan keperluan dan kehendak sekaligus menentukan tingkah laku perbelanjaan kita. Sidang Dewan bervisi. Pragmatik ketiga, membudayakan ilmu merancang kewangan, pelaburan di jana, hidup sejahtera. Dengan berbekalkan hasil tabungan sejak sekian lama, maka sewajarnya kita melabur wang tersebut secara bijaksana bagi menjana perolehan kita. Namun, konsep melabur ini sama seperti analogi. Jangan meletakkan semua telur di dalam satu bakul. Mungkin telur tersebut akan pecah jika bakul itu terjatuh. Maka, kita perlu mempelbagaikan pelaburan bagi
bagi mengurangkan risiko kerugian. Antaranya menerusi pelaburan tunai dan faedah tetap, pemilikan share, pelaburan hartanah dan dana amanah saham. Misalnya, Amanah Saham Nasional Berhad telah menetapkan kadar dividen dan bonus ASB 2009 sebanyak RM8.55 seunit atau RM5.4 bilion untuk diagihkan kepada 6.78 juta pemegang unit saham di seluruh negara. Hal inilah menunjukkan pulangan pelaburan terbaik yang akan kita dapati sekiranya kita bijak merancang kewangan. Pelaburan yang bijak bukan sahaja mengukuhkan kewangan kita, bahkan mampu menambahkan pendapatan kita. Sidang Dewan sekalian, pragmatik keempat, membudayakan ilmu merancang kewangan. Kebajikan dijaga, manfaat dikongsi bersama. Kata orang, malang tidak berbau. Justru bagi menghadapi keadaan di luar dugaan seperti kemalangan, kematian, bencana alam atau seumpamanya, maka perlindungan insurans diperlukan bagi menjamin kebajikan diri, keluarga dan harta benda. Selain itu, pengurusan pinjaman dan kemudahan kredit secara mapan menuntut kita untuk mengenal pasti tujuan, syarat dan terma pinjaman serta kemampuan untuk membuat bayaran secara ansuran. Hal ini dapat mengelakkan kita daripada terlibat dengan kes-kes penipuan, penyelewengan maupun kegiatan pinjaman haram. Lebih penting lagi, kita perlu berusaha menjadi pembayar balik pinjaman yang baik agar mendapat laporan kredit yang positif. Sekiranya ini menjadi amalan rakyat Malaysia, maka isu tunggakan bayaran pinjaman balik PTPTN yang sebanyak RM1.5 bilion semenjak tahun 2005 lagi pasti boleh diatasi. Inilah antara manfaat yang dapat dikongsi bersama seandainya kita bijak merancang kewangan dalam kehidupan seharian. Tuntasnya hadirin sekalian, dengan membudayakan ilmu merancang kewangan dalam kehidupan seharian sedari awal peringkat kanak-kanak sehinggalah usia emas, kita sebenarnya merancang demi mencapai matlamat serta impian pada masa hadapan. Justru marilah bersama-sama saya membudayakan ilmu merancang kewangan bagi menjamin masa depan kita. Semuanya perlu mula dengan azam dan langkah pertama kita. Sekian, terima kasih. Renung-renungkan, selamat merancang kewangan. Terima kasih Saudara Marcos. Ini adalah soalan bonus anda. Nyatakan cabaran yang ada di dalam mempraktikkan budaya merancang kewangan. Maafkan saya, boleh ulang soalan semula? Nyatakan cabaran yang ada di dalam mempraktikkan budaya merancang kewangan. Baiklah, terima kasih atas soalan itu Tuan Hakim yang arif lagi bijaksana. Apakah halangan dan cabaran yang dihadapi semasa membudayakan ilmu merancang kewangan dalam kehidupan kita? Saya akan kupas berdasarkan halangan-halangan yang perlu kita nilai dan perlu kita ambil pengajaran untuk mengatasi segala halangan ini. Pertama, kita lihat bagaimana sebilangan rakyat Malaysia pada hari ini boros berbelanja. Seperti apa yang saya katakan sebentar tadi, dengan jualan murahnya, dengan potongan diskaunnya pelbagai harga, telah menggoda kita untuk membeli pelbagai barangan yang tidak semestinya diperlukan kita untuk menjalani kehidupan. Atau dengan kata lain, kita tidak dapat membezakan antara keperluan dengan kehendak dalam hidup kita. Bukan itu sahaja, sebilangan individu rakyat Malaysia pada hari ini hanya merancang kewangan, hanya mempunyai impian perancangan kewangan, tetapi tidak melaksanakan perancangan tersebut. Apa gunanya kalau kita merancang, kalau kita tidak melaksanakannya? Hadirin sekalian, pada hari ini kita sering digoda dengan pelbagai tawaran barangan pada hari ini untuk berbelanja secara tidak bijak. Inilah masalah kita pada hari ini, tidak berbelanja secara bijak, tidak dapat membezakan keperluan dan kehendak, kita boros berbelanja, boros menggunakan uang, kad kredit dan wang simpanan kita. Hadirin sekalian, saya tidak akan tinggalkan anda dengan halangan dan cabarannya sahaja. Saya tinggalkan anda dengan sedikit bagi merealisasikan
bagi merealisasikan perancangan kewangan anda. Langkah-langkah bagi mengelakkan diri daripada terus dibelenggu dengan halangan dan cabarannya. Pertama, kita laksanakanlah perancangan kewangan dalam hidup kita. Terima kasih Marcos, Saudara Marcos. Sama-sama. Masa sudah sampai. Thank you.